Kita masuk pula ayat nombor kita masuk pula ayat nombor 2 dengan ayat nombor 3 pula. Tadi ayat 1 dengan 2. Okey, sekarang kita pergi ayat 3. Ayat 3 bunyinya apa? Ayat 3 bunyinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang sekali lagi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kita dah jumpa dekat ayat yang pertama. So macam mana nak kaitkan, nak hubungkan dengan ayat sebelumnya? Kalau ayat yang kedua, Allah bagi tahu dia adalah pentadbir sekalian alam, maka ayat 3 apa? Allah mentadbir penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maknanya, 2 kali Allah ulang macam mana cara dia mentadbir sekalian alam. Rupa-rupanya Allah menguruskan hidup kita, hidup ahli keluarga kita, menguruskan hidup jiran-jiran, menguruskan hidup manusia ni sebenarnya adalah penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Nanti kita akan kupas lagi bentuk rahmat dan kasih sayang Allah tu. Tapi kita nak kaitkan terlebih dahulu tentang susunan ayatnya macam tu. Okey. Okey, setakat ni boleh faham ataupun jelas tak tentang perkaitan di antara ayat 1, ayat 2 dengan ayat 3 setakat ini? Jelas Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okay. Jadi soalan saya adalah, kalau ini kita belajar secara makro. Kalau kita belajar lebih detail lagi nanti waktu kita kupas Ar-Rahman Ar-Rahim tu dengan Rabb ni, kita akan lebih dalam lagi. Sebab tu saya kata tadi tu saya mengambil banyak jam nak kupas. Okey, contoh macam ni. Sekarang musim banjir kan. Contoh musim banjir kan. Siapa yang uruskan hujan tu turun dari langit sampai banjir? Jawapan dia Rabbul Alamin, betul tak? Rabbul Alamin. Okey. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, dia menguruskan hujan, dia menguruskan alam, ada hikmah tak kenapa Allah datangkan banjir? Adakah Allah datangkan banjir itu tanda Allah murka? Ataupun Allah datangkan banjir itu sebenarnya ada rahmat? Al-Fatihah dah bagi jawapan dah. Siapa yang mengaturkan kita ni sihat? Allah. Siapa yang mengaturkan kita ni sakit? Jawapannya adalah Allah. Macam mana kita boleh kata dua-dua situasi itu Allah? Sebab Allah tu Rabbul Alamin. Okey. Siapa yang mengatur ada masa kita ni senang, ada orang dia susah? Siapa yang mengatur dua jenis manusia tu? Jawapannya adalah Allah. Allah tu kena, macam mana kita tahu Allah mengatur dua situasi tu? Dekat ayat Rabbul Alamin itulah. Tapi kalau Allah mengatur suatu ketika kita ni sihat, semua orang akan kata, oh itu Tuhan bagi rahmat lah, betul lah, sayang Tuhan. Tapi kalau Allah mengatur waktu kita susah, kita sakit, adakah Allah atur, Allah bagi kita sakit itu tanda Allah murka pada kita? Dia dah berbeza. Sebenarnya ada rahmat. Sebab kita patut sekali tadi tu permulaan surah Al-Fatihah ni, Fatihah ni dia mengajar kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maknanya kita akan hidup dalam keadaan kita bergantung pada dia. Kita akan bersangka baik pada dia. Sebab apa? Sebab Allah ni Rabbul Alamin. Tapi cara Allah menjalankan apa yang dia atur penuh dengan Rahman dan Rahim. Punya nak kata Rahman dan Rahim tu diulang 2 kali. Ayat pertama pun ada, ayat ketiga pun ada. Okay. Namun begitu, kenapa ya kita ni tak nak puji Allah kalau waktu kita ditimpa kesakitan? Ketika kita ditimpa malang, ketika kita ditimpa kesusahan, ada tak orang puji Allah?
Puji Allah tak? Ucap tak Alhamdulillah kalau kita ditimpa musibah? Innalillahi wa inna. Betul, innalillah. Tapi kan ayat yang kedua tu kan kita kata apa? Segala puji, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana dia Rabbil Alamin. Dialah pengatur alam. Macam mana dia mengatur alam? Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, jadi Allah mengatur alam. Ada masa kita dapat nikmat, ada masa kita kena musibah. Jadi yang buat itu Allah. Adakah setiap tindak tanduk Allah tu tak elok? Semua tindak tanduk Allah tu adanya rahmat. Tindak tanduk Allah ni ada kebaikan. Tapi kenapa tak puji dia? Tuhan yang sama yang bagi kita sihat, Tuhan yang sama yang bagi kita sakit. Sebab Tuhan yang sama yang Rabbul Alamin. Sebab itu kita uji tu. Sepatutnya kita kena selalu bersangka baik dengan Allah. Jadi Allah ni dia memang patut dipuji. Dia tak macam kita banyak kesilapan. Allah Ta'ala ni dia buat sempurna. Sebenarnya Allah datang musibah tu, sebenarnya Allah tu layak dipuji. Kerana apa? Kerana tindak tanduk Tuhan tu mesti ada sebab, mesti ada hikmah. Jadi itu kata segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Jadi kita jangan kecilkan makna Rabbul Alamin tu hanya pada kita suka. Tak. Pada kita suka pun sebenarnya Allah ni layak untuk dipuji sepatutnya. Sebab mesti ada sebab dia Allah. Kenapa Allah sakitkan? Kenapa Allah bagi orang kena musibah? Mesti ada sebab. So sebab itulah yang kita layak puji Allah. Sebab tu kalau kita kupas tentang ayat-ayat saja, dia buat waktu panjang lah. Okey. Mungkin orang kita ni, kita dah biasa kalau dapat malang, dapat musibah, kita tak kata Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab nanti mesti orang cakap, kau suka ya kau sebut Alhamdulillah. Orang kita ni salah faham. Alhamdulillah tu bukan ucapan ketika kita suka je. Tak. Alhamdulillah ni sepatutnya diucapkan dalam semua kondisi. Sebab apa? Sebab semua kondisi keadaan Allah yang aturkan. Kan dia tu Rabbul Alamin. Tadi kita dah nampak dah sedikit tentang kenapa kita kena baca Fatihah ni selalu. Kenapa jadi sampai syarat sah solat? Sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita tiap-tiap hari, aku ni pengatur kamu, aku ni pengatur alam, aku ni pengatur semua benda. Itu yang Allah minta dia dipuji, segala puji. Okey, ini saya ringkas saja. Nanti waktu kita masuk ayat berayat ya, kita akan dapat lebih dalam. Hadis saya ambil secara umum je, tapi saya nak bawa ibu-ibu kepada mengetahui kenapa susunan ayat dia macam tu. Mula-mula Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin, lepas tu Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, setakat ni kita dah sampai ayat nombor 3. Okey, sekarang saya nak bawa pula lepas kita kata Allah tu Ar-Rahmanir-Rahim, kita ulang Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat kita jumpa apa? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat kan kita jumpa ayat Allah kata apa? Maliki yaumiddin kan? Macam mana nak kaitkan dia? Okay. Waktu kita baca ayat 2 dan 3 telah meyakini Allah tu dia mentadbir sekalian alam penuh dengan Rahman dan Rahim. Okay, kita dah tahu dah. Tapi kenapa ayat nombor 4 ni Allah takut-takutkan kita tentang kiamat? Tadi dia cakap dia Rahman dan Rahim. Dia mengaturkan alam ni penuh dengan Rahman dan Rahim. Tiba-tiba dekat ayat 4 dia kata dia penguasa hari kiamat. Dia pemilik hari kiamat. Maliki yaumiddin. Kenapa pula macam tu? Tak tahu tak hikmah dia kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak nak kita ni tersalah anggap. Oh, kalau Allah sayang,
Kalau Allah Rahman dan Rahim, buatlah apa kita suka. Nanti Allah tetap sayang kita. Betul tak? Ada tak orang dia tersalah sangka? Tak apa, buatlah jahat. Nanti Allah mengampunkan dosa. Kan? Betul lah Allah tu pengampun segala dosa. Tetapi adakah kita boleh mengambil alasan Allah tu maha pemurah, maha penyayang, kita ambil kesempatan sampai kita tak nak buat apa-apa? Tak apa, Allah tu dia maha penyayang, dia maha pengasih. Kenapa Allah sebutkan Malik Yaumiddin? Maknanya dekat ayat Malik Yaumiddin, dia ada nilai-nilai menakut-nakutkan kita tentang kiamat. Maknanya Tuhan nak kata, walaupun Allah Ta'ala ni dia Rabbul Alamin, dia penuh kasih sayang, tapi jangan gunakan kesempatan kasih sayang Tuhan tu sampai kau tak buat amal-amal yang baik. Jangan kau ambil kesempatan tu untuk kau buat jahat. Tapi kau kena ingat, kejahatan yang kau buat, nanti kau akan dihisap di hari pembalasan. Itu dia punya perkaitan dia. Supaya orang tidak meletakkan hanya pada harap je pada rahmat Tuhan. Kan? Tapi dia tak ada perasaan takut pada Tuhan. Jadi kalau kita nak letakkan perasaan harap, dia duduk dekat ayat yang Ar-Rahmanur Rahim lah. Tapi kalau kita nak letakkan perasaan takut, dia ada dekat dengan Malik Yaumiddin. Sebab apa? Sebab kalau kita fikir kiamat, kalau kita fikir Allah tu nanti kita akan jumpa kiamat dia semua Allah yang punya, dia pemilik penguasa hari kiamat, maka masa kita hidup ni, kita akan beramal aja. Kita akan buat amal. Kita tak nak buat jahat. Sebab apa tak nak buat jahat? Lah, sampai hati ke kita nak berjasa dekat kita. Banyak berbudi pada kita. Tak terkira jasa Allah tu. Betul tak? Okay, itu perkaitan antara ayat 2, 3 dan 4. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menyambung kembali sesi yang berikutnya, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang perkaitan dari sudut susunan ayat di dalam suratul Fatihah. So kita dah sampai kepada ayat yang Allah menakut-nakutkan kita tentang hari kiamat. Okay. Dalam nota tu saya ada sertakan, saya ada letak sebenarnya apa sebenarnya hari kiamat tu, ada perkara apa. Sebab dekat ayat yang kelima kita tahu Allah tu adalah pemilik dan penguasa hari kiamat. Okay. Hari kiamat tu ada peristiwa apa? Okay. Jadi kalau kita tengok dalam nota tu, saya ada kongsilah sedikit daripadanya. Contohnya kita tahu hari kiamat nanti akan berlaku sangkakala, kemudian bangkit dari kubur, kumpul kat padang mahsyar, lepas tu akan ada telaga Al-Kausar, lepas tu berlakulah hisab amal, lepas tu apa lagi yang berlaku? Kemudian berlaku timbang amal, lepas timbang amal kita lalu satu titian sirat, titian halus. Lepas tu ada yang ke syurga, ada yang ke neraka, lepas tu adanya syafaat. Nak keluarkan manusia daripada neraka. Okey. Ayat Malik Yaumiddin tu, maksudnya Allah ni dia pemilik penguasa, dia pemilik semua situasi ni. Dialah pemilik kepada sangkakala, bangkit dari kubur, dialah yang berkuasa untuk kumpulkan orang, telaga dia punya, hisab dia punya. Maksudnya, makna kata kiamat ni tak ada seorang pun yang ada kuasa untuk cepatkan kiamat, tak ada kuasa dia nak lepas daripada, dia nak lari pada timbangan amal. Tak ada siapa yang boleh sesuka hati masuk ke dalam syurga, nak masuk, tak ada siapa yang boleh keluar daripada api neraka sesuka hati. Jadi Allah ni Malik Yaumiddin, dia pemilik hari kiamat. Okey, kenapa surah Fatihah ni dia tak cerita semua-semua ni? Sebab surah Fatihah tu kan
7 ayat. Kalau nak cerita panjang nanti jenuh pula nak baca dalam solat kan. Sebab tu surah Fatihah tu dia dipanggil induk kepada Al-Quran. Dia panggil intisari saja. Dia bagi macam dia bagi intisari saja. Okey, Al-Fatihah ni dia adalah Al-Fatihah ada cerita pasal kiamat. Maknanya Al-Fatihah memberitahu segala keadaan di hari kiamat, Allah tu pemilik penguasa dia. Jadi nak tahu perincian dia, kena tengok pada anak-anak dia. Anak-anak Al-Fatihah ni apa? Buka dalam Baqarah, buka dalam surah lain, dipanjangkan cerita dia. Okey. Jadi kita lanjutkan. Kita pergi kepada hubungan di antara ayat tadi tu. Okey. Setelah Allah mengingatkan kita tentang hari kiamat, maknanya Allah beritahu kita bahawasanya Allah ni dia pentadbir sekalian alam. Lepas tu disebut tentang hari kiamat. Lepas tu kita tengok ayat nombor 5 pasal apa. Ayat nombor 5 semua orang tahu. Ayat nombor 5 ni ibu-ibu tuan-tuan perempuan, inilah ayat core dia. Maksudnya ayat di antara 7 ayat tu, ayat yang paling utama sekali daripada 7 tu adalah ayat 5 sebenarnya. Sebab ayat 5 ni ayat tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Okey. Ayat 5 ni sebenarnya tentang apa? Ayat 5 ni sebenarnya tentang apa yang kita kena buat kalau kita tahu nanti kita akan berada di akhirat. Kat ayat 4 kan kita jumpa Malik Yaumiddin. Okey, pasal hari kiamat tu. Okey, kalau kita dah tahu nanti ada kiamat, Allah pemilik hari kiamat, so kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Jawapan dia ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita kena buat ibadat lah. Tauhidkan Allah, buat ibadat semasa dekat dunia. Jadi ayat 5 ni fungsi dia menerangkan apa nanti yang kita maksudnya apa persediaan kita nak pergi kepada Malik Yaumiddin tu, kepada ayat 4 tu. Jadi pergi pada ayat 5. Okey, maknanya ayat 5 ni ayat yang menerangkan apa yang kita kena buat. Oh, tu kita kena beribadatlah kepada Allah. Okey, nak ibadat kepada Allah ni, ibadah tu ada dekat dalam nota tu saya perincikan pada tajuk yang ini tadi. Pada nota yang tajuk berkaitan ayat ni, cuba ibu tuan-tuan tengok dekat tajuk kewajipan beribadat tu kan. Jadi ayat 5 ni ayat yang Allah suruh kita buat ibadah untuk dia je, kerana dia sahaja. Okey. Jadi dalam ayat 5 ni, dia sebenarnya kalau kita belajar, kalau kita perincikan ayat 5 sahaja, sebenarnya ibadah tu dia ada dua sebenarnya. Ibadat kita dengan Allah dan ada ibadat kita dengan manusia. Kita tak jumpalah manusia tu dekat mana-mana ayat 7. Tapi sebenarnya ada clue dia. Kat mana clue dia agak-agak? Dekat mana Al-Fatihah tu sebenarnya dia cerita tentang manusia lain juga. Kejap, ada yang bagi jawapan tu. Betul, hablum minallah wa hablum minallah, betul. Tapi kat mana ada ayat tu? Sebenarnya kalau kita perasan, kan Allah guna jamak kan, kami kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah guna kami, na. Kan ayat tu, hanya kepada engkau kami menyembah, na'budu, kami menyembah. Hanya kepada engkau nasta'in, kami minta tolong. Kenapa tak guna aku? Aku menyembah, aku minta tolong. Tapi kenapa guna kami? Sampaikan ayat 6 pun guna kami. Ihdina, hidayahkanlah kami. Kenapa kami? Sebenarnya kami tu menunjukkan bahawasanya kita hidup dekat dunia ini perlu secara berkomuniti. Kita perlu hidup dengan manusia yang lain. Bukan kita seorang je yang kena sembah Allah. Bukan kita seorang je yang patut minta tolong hanya kepada Allah. Tak, semua manusia yang lain tu. Jadi, secara tak langsung, sebenarnya pada ayat 5 tu, tugas kita dengan Allah, kalau kita dah yakin nanti di hari akhirat, kita akan bertemu dengan Allah, Allah tu pemilik penguasa hari kiamat, jadi kita kena buat apa bekalan dia?
maka kita kena beribadat kepada Allah. Nak ibadat kepada Allah bukan pada Allah saja. Kita juga perlu buat ibadah yang ada kaitan dengan manusia-manusia lain. Sebenarnya. Okey. Kalau kita belajar perincian ayat, kita akan kupaslah apa tu ibadat. Lepas tu saya kata tadi tu, kalau kita betul-betul kita nak dalami dia memang kena macam ni. Satu ayat ni kita kupas dulu. Apa ayat satu. Tapi sebab dia 2 jam, saya mengambil kaedah kita belajar secara makro dulu. InsyaAllah. Lepas ni ibu-ibu dah faham, ibu akan lagi nak faham sebenarnya. Lagi nak faham insyaAllah. Nanti pihak Quran Pro Academy mungkin kita akan buat bentuk besi ni insyaAllah. Okay. Jadi begini, kalau orang tanya apa tu ibadah? Apa tu ibadah? Ibadah ni sebenarnya adalah buat apa sahaja yang Allah redha, yang Allah suka. Itulah ibadah sebenarnya. Itu ibadah. Allah suka kita syirikkan dia ke esakan dia? Tentulah kita kata esakan dia. Maknanya Allah tak suka syirik. Maknanya kalau siapa buat syirik, itu bukan ibadah. Okey. Allah suka tak kita buat baik dengan manusia, buat baik dengan jiran? Allah suka. Itulah ibadah. Allah suka tak kita ni memberikan infak pada manusia lain? Allah suka. Itulah ibadah. Allah suka tak kita mencari rezeki dengan bekerja? Suka? Itulah ibadah. Allah suka tak kita ziarah orang sakit? Suka? Itulah ibadah. Jadi ayat 5 tu sebenarnya ayat yang paling core sekali dalam mana-mana ayat Quran sebenarnya. Tapi kenapa dia cerita pendek je ibadat? Sebab itulah namanya induk kepada Quran. Tapi nak tahu ibadat, perincian ibadat dengan Allah tu macam mana, itu yang kena baca surah Baqarah. Kalau ibu-ibu baca surah Baqarah kan, apa bentuk ibadat hubungan dengan Allah dengan manusia? 5 ayat pertama tu. Ingat tak 5 ayat pertama tu? Kan, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebenarnya ayat tu dia terangkan dah apa bentuk ibadat. Sebab itu kalau kita belajar susunan surah Al-Fatihah ni, dia tak boleh cerita semua. Sebab itu namanya induk. Dia hanya bagi intisari je. Dia hanya bagi tahu dekat ayat 5, ayat 65 tu, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta tolong. Nak tahu jawapan lanjut, apa bentuk ibadat tu, cara dia macam mana, perincian dia, kena bacalah surah berikutnya tu. Jadi kalau kita baca dekat 5 ayat pertama surah Al-Fatihah, kita tahu dah ibadat dia apa. Solat, betul tak? Itu dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu cerita pasal zakat dengan manusia. Terbukti dekat situ. Sebab tu saya katakan tadi, bahawasanya kita hidup kat muka bumi Allah ni sebenarnya satu je tujuan dia untuk apa? Ibadat, betul tak? Kalau kita baca dalam surah Zariyat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadat. So cara beribadat kepada Allah ni macam mana? Allah suka kita baca Quran. Jadi nak baca Quran kena faham. So kita kena belajar. Oh, rupanya belajar Al-Quran ni ibadah. Macam tu. Jadi mudah je. Tugas kita, tanggungjawab kita masa kita duduk kat muka bumi ni adalah beribadah kepada Allah. Allah, dia aturkan hidup kita. Dia bagi, ingat tak tadi Allah kan pengatur sekalian alam kan? Allah bagi kita rezeki. Sebenarnya Allah bagi kita rezeki adalah untuk tunaikan ayat iyyaka na'budun. Allah bagi kita rezeki, gunakanlah untuk ibadah. Allah aturkan hidup kita, dia bagi kita sihat. Sihat tu bukan sihat tu kita tak kena buat apa-apa, tak. Allah suruh guna sihat tu untuk apa? Tolong orang. Sihat tu untuk apa? Itulah kata, macam mana Allah bagi? Allah mengatur kita sihat. Macam mana nak kait dengan ibadat? Gunalah sihat tu untuk ibadat. Allah bagi kita kepandaian. Allah aturkan kita pandai. Guna kepandaian tu untuk ibadah. Allah bagi kita harta. Guna harta tu untuk ibadah. Allah bagi kita apa? Allah bagi kita macam-macam lagi. Gunakan untuk ibadat. Tapi tadi Ustaz cakap, Allah aturkan hidup kita ni juga waktu kita sihat.
waktu kita sakit. Macam nak guna sakit untuk ibadat? Boleh jadi ibadat. Sabar, ibadat. Semua yang Allah aturkan dalam hidup kita ni sebenarnya adalah untuk kita jadikan sebagai ibadah. Itulah ayat 5. Kenapa kita kena ibadah je kepada Allah? Sebab nanti kita akan bertemu dengan Allah Maliki Yaumiddin. Allah ingatkan kita tentang hari akhirat. Okey, jelas tak setakat ni? Hubungan di antara ayat dengan ayat. Sebab itu, kalau kita faham Al-Fatihah, sebenarnya sepatutnya kalau kita faham daripada satu topik kepada satu topik, susunan ayat tu, sebenarnya kita sepatutnya lagi kita baca Fatihah, lagi kuat ibadat. Tapi kenapa lepas solat lagi jauh dengan Tuhan? Kenapa lagi bertambah teruk? Kenapa tak berubah-ubah? Umur dah masuk 40, umur dah masuk 50, menjadi-jadi pula tu contoh. Sebab apa? Saya di antara root cause dia, jawapan dia mesti tak faham sebenarnya. Apa sebenarnya yang ayat yang dibaca tu, kalau dia faham pun, mungkin dia tidak lebih jelaslah kot. Dia hanya tahu, mungkin ada orang boleh faham terjemahan, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami tak tolong. Mungkin dia faham, ibadah. Mungkin dia hanya ingat dengan manusia saja, dengan Allah saja. Lepas tu kita kena masuk, kalau kita masuk solat tadabbur, memang kita akan terangkan pecahan ibadah tu apa, makna ibadat tu apa. Begitu. Tapi sebab solat kita ni dia waktu yang agak terbatas, kita cuma dapatkan dulu isi kandungan fasad kurang-kurangnya. Lepas ni kalau kita baca tu, kita nampak hala tuju kita kan. Rupanya kita puji Tuhan, Masya Allah. Lepas tu kita puji Tuhan, lepas tu kita doa. Kenapa nak minta doa macam tu Nanti kita akan jumpa lagi jawapan dia. Rupa-rupanya Allah mengulang-ulang dekat kita. Tuan, kita ni manusia tahu, mudah lupa. Betul tak? Sebab itu puisi Al-Quran dia ulang-ulang. Dia ulang ayat tu, ulang. Tambah lagi kita Melayu pula tu. Melayu mudah. Taklah, gurau je kan. Lepas tu diulang.